Salam. Assalamualaikum. Salam Haji. Salam, dengar Ji, dengar. Alhamdulillah. Minta maaf banyak-banyak. Ji. Saya minta maaf banyak-banyak. Okey, Ji. Alhamdulillah. Oh, Ponziana ada. Masya Allah Ponziana. Okay. So, saya mula je InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamin bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla sahil lana umurana ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ni dapat kita jumpa. Saya ingin membuka majlis ilmu kita secara santai lah bersama jidin kita dengan ilmu kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terlebih dahulu saya mewakili Jawatan Kuasa Kebajikan dan Kerohanian pelajar FTK memohon maaf di atas kelewatan, bukan sengaja Ji kita duka cita lah ada staf kita telah pun pergi meninggal dunia dan kita sama-sama lah menunaikan fardu kifayah untuk solat jenazah. Jadi jidin kita penceramah atau speaker kita pada hari ini terlibat samalah kan. So sekali lagi kita terpaksa melewatkan sedikit masa kita selesaikan. Syukur kehadirat Ilahi, hari ini kita dapat berjumpa di pagi yang barakah, di bulan yang mulia. Kalau ikutkan puasa hari ini, puasa yang ke-11 je Allah selamat. 11 dah, Masya Allah. Celik pejam celik kan, dah ke-11 dah. Macam-macam dugaan, cabaran yang kita semua hadapi kan. Terutama pelajar-pelajar kita di FTK ni kan. Oh ya, Allah Akbar. Ini tidak lain tidak bukan, tujuannya adalah untuk memberi ruang dan peluang kepada semua pelajar Fakulti Teknologi Kejuruteraan UTHM untuk sama-sama kita bertanya ataupun kita kekal positif, kekal aktif dan juga kekal sinergi yang mana hari ini kita sama-sama sinergi dalam majlis ilmu ini kan. Masa pun tak lama, ada setengah jam kan. Saya ingin sentuh sedikit saja berkenaan dengan speaker kita hari ini kan. Speaker kita hari ini nama nama yang sangat-sangat sesuai lah kan. Yang selalu saya panggil lah Haji Din lah kan. Lebih santai lah hari ni kita tak formal. Dan Haji Din ni bukan orang lain. Saya dah kenal dengan beliau 13 tahun yang dahulu kan. Jadi orang pertama lah kan, ataupun bapak lah kan, macam tu lah abah kepada saya jugalah yang menjaga saya masa mula-mula masuk asrama, sama macam kamu juga kan, di FTK di UTHM. Saya juga bekas pelajar UTHM dan hari ini saya hadir semula ke UTHM sama-sama untuk memberilah pengalaman yang ada ni, kongsi je kongsi sikit-sikit kan yang mana ada. Ya insyaAllah. InsyaAllah lah kan. Jadi Haji Din ni pun dah berkhidmat di UTHM berapa tahun Ji
Tak lama lah, tak lama. Baru 26 tahun. Tak lama 26 tahun je Tak lama, 26 tahun. Memang dah sampai ke penghujung lah. Penghujung lah tu. Jadi sama-sama lah kita ambil sedikit sebanyak kan pengalaman, dan Haji ni sedikit sebanyak telah bersama-sama kan dalam membangunkan UTHM yang tercinta ni lah kan. Jadi tanpa melengahkan masa lah, saya serahkan majlis kepada Tuan Haji Din lah untuk menyampaikan lah amanat dan nasihat-nasihat beliau. Dipersilakan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada nak kata orang istimewa lah untuk saya pada pagi ini, Dr. Fizal, kerana sudi nak bersama saya dan bersama anak-anak yang dikasihi, terutama daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Dan saya rasa penglibatan Fizal dalam nak melihat suasana keseronokan di UTHM ini, bila sampai maklumat lepas subuh tadi, Allah, ada sahabat pula meninggal. Jadi saya pertama sekali pagi ni saya nak mengucapkan minta maaf banyak-banyak. Minta maaf banyak kerana lewat kita mulakan program ini dan mungkin ada hikmahnya pun, saya tak tahu apa hikmahnya. Tapi bila tadi selepas solat jenazah saya pun terus balik, alhamdulillah. Dan saya sebelum solat jenazah saya hubungi Dr. Rizal, boleh tak minta maaf, tangguhkan dalam masa 15 minit. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat bertemu pagi ini di pagi Jumaat Saidul Ayyam. Kalau kita lihat yang meninggal tadi adalah saudara Zai Faizul ya, di UTHM, sahabat saya juga. Saya rasa tadi bila lepas sebelum mula jenazah tu cemburu. Meninggal hari Jumaat. Betul Ji. Jumaat, bulan puasa lagi pula tu. Ya Allah, 11 Ramadan lagi pula tu. Ya Allah. Bayangkan tuan-tuan, keinginan. Orang rasa hari ini, minta maaf tuan-tuan bila tengok cemburu dengan kematian. Kita kan takut dengan kematian. Kita ada takut dengan kematian, tapi bila dengan sahabat-sahabat tadi cemburu dengan kematian apa? Kematian yang dipanggil kematian yang husnul khatimah. Tu. Sebab itu saya kalau lihat dari kehidupan tuan-tuan, kita selalu dengar kullu nafsin za'iqatul maut kan. Setiap yang hidup itu pasti mati. Betul. Itu memang hakikat dalam hidup ini. Sebab syarat mati ni bukan sakit. Syarat mati ni bukan aksiden. Syarat mati ni bukan jatuh daripada pokok. Syarat mati ni bukan kata orang tu kena COVID. Syarat mati ni hidup. Betul lah tak? Betul tu Ji. Kalau tak ada hidup tak mati je. Sebab memang hidup lawannya mati. Sebab kita ni kan masih hidup Tapi persoalan kita sekarang, kadang-kadang kita hidup tapi jiwa kita mati. Macam mana resah, gelisah, stres. Macam itu mana memang tepat sekali Ji. Tepat hari ni yang kita nak bincangkan dengan pelajar-pelajar kita tu Ji. Ya, Allah Akbar. Sebenarnya perkataan ketakutan, keresahan itu fitrah. Fitrah kita sebagai manusia. Dalam jiwa kita, komponen kita ada dipanggil physical quotient. Physical quotient, physical kita alhamdulillah. Bersyukur Allah bagi kita sihat. Syukur. Saya kenal Dr. Fizal ni, minta maaf tuan, dia bukan kaki dua tuan. Dia lebih daripada kaki dua. Dia belum datang ke UTHM tu, kaki dia berapa Fizal? 4 Ji. 4. Kaki dia 4. Ya Allah. Kenapa 4? 2 tu tongkat. Ya betul. Betul kan? Bersyukur tau, ada student datang ni, orang semua dengan kaki 2, dia kaki 4, rupanya yang 2 tu pakai tongkat. Terhinggut. Ya Allah. Waktu itu isteri saya, Ustazah Syakila, Puan Zainal kenal lah. Dia jadi pengetua. Bila tengok, rupanya lah. Tu bila tu sejarah. Tuan-tuan sebenarnya bila di depan saya ni Dr. Fizal, rupanya UTHM ni melahirkan insan hebat. Ya Allah, syukur saya. Ya Allah, insan hebat. Mudah-mudahan dengan adanya platform ni untuk kita bincang, sebab saya diberi masa tak banyak, sengaja. Tak apalah. Kita mungkin lanjut sampai pukul 11 bolehlah, insya-Allah. Sampai pukul 11. Kalau lebih tu bonus Ji. Kalau lebih tu bonus. Ya, mudah-mudahan kita macam begitu. Okey. Berbalik pada tadi. Kenapa kita dalam keadaan resah dan gelisah? Okey, benar. Sebab itulah fitrah kita sebagai manusia. Sesungguhnya kita akan diuji. Manusia semua diuji. Kenapa kita diuji? Sebab kita ni hamba. Tak kira lah di depan saya ni ada yang Muslim dan mungkin bukan Muslim. Muslim dan bukan non-Muslim, tapi sebenarnya pada saya bukan non-Muslim, belum Muslim. Belum Muslim itulah satu perkaraan. Sebab kehidupan kita dalam alam roh ni ada satu perjanjian. Tak kira siapalah depan saya ni, tak kira siapa yang 7 bilion dalam dunia ni. Dalam dunia ni sebelum kita dilahirkan, sebelum kita berada dalam kandungan perut ibu kita, ada satu ayat, alastu birabbikum qalu bala sahidna. Tak kira siapa, roh itu,
Roh itu telah pun menjaga satu ikrar bahwasanya Allah itu Rabb kita. Allah itu Rabb kita. Rabb yang menciptakan roh kita. Pertemuan ayah dan ibu kita adalah proses jasad kita. Percantuman roh dan jasad dalam rahim ibu. Ini cerita dalam rahim ibu. Terus terang saya katakan, seorang anak kalau masih ada silap dan salah pada ayah dan ibu, pada ibu dia terutamanya, minta maaf laju, tak akan tenang. Masya Allah, Ji. Pelajar-pelajar tolong siapa ada rasa salah dan silap pada ayah dan ibu, terutama ibu, tolong minta maaf. Tolong minta maaf. Tu minta maaf ni. Kita minta maaf apa? Sebab dengan keberkatan. Siapa ibu? Ibu yang mengandungkan kita. Ya Allah, tidak ada seorang dalam misal ni, tak tahulah, dalam bersama saya pada pagi ini, siapa lahir daripada bulu betung ke, lahir daripada bukan perut ibu, tak tahulah. Afizal special agaknya kot tak tahulah. Sama. Sama. Kita sama. Sama, Ji, sama. Saya pun sama. Kita sama. Lepas tu kejadian kita daripada apa tu? Daripada satu, dia panggil cecai, dia panggil air mani, mudghah kan. Tak kira siapalah saya depan saya ni, Acong ke, Ramasami ke, Ahmad ke, Yahya ke, Faizah ke, siapa ke, semua dia asal daripada proses air. Jasad kita daripada air. Tapi air itu adalah proses kehidupan. Hakikatnya air itu adalah daripada datuk moyang kita, berasal daripada tanah. Siapa tanah? Adam. Kita daripada keturunan satu Adam. Okay. Hasil itu dah tak ada maksud. Kita kan sama kita kan serupa Betul, kita kejadian kita sama, tapi ujian kehidupan kita berbeza-beza. Betul. Ujian kita berbeza-beza. Berbalik pada kehidupan tadi. Kenapa kita resah, gelisah, risau, bimbang, takut nanti macam mana kalau? Sebab kita cuba mengatur diri kita. Macam saya lah tadi. Saya dibincang dengan Dr. Fizal. InsyaAllah pukul 10. InsyaAllah pukul 10. Betul. Kan? Kita minta semoga Allah mudahkan. Tapi tak adanya Allah pukul 10.15. Saya baru boleh on tadi. 10.15. Kita cuba. Semuanya dengan orang yang beragama Islam, yakini dengan biiznillah. Semuanya dengan izin Allah. Saya dapat bersama pelajar-pelajar ataupun anak-anak yang saya kasih sekian di Fakulti Teknologi Kejuruteraan ini dengan izin Allah. Atas dasar apa? Atas dasar cinta dan sayang. Bermulanya cinta dan sayang dan kasih sayang lah, baru lahirnya satu ketenangan jiwa. Hari ini minta maaf, siapa dah rasa tak ada cinta nak belajar, tak ada seronok nak belajar, saya rasa sayang nak belajar, tak ada sayang dengan UTHM, tak ada sayang dengan pensyarah, tak ada sayang dengan kawan-kawan, bermulanya rasa resah dan gelisah. Tapi mungkin ada mungkin ada dipaksa ke ibu bapa. Bila kerana paksaan itulah tidak datang rasanya, rasa begitu. Inilah kehidupan. Lahir. Sebab itu kalau kita lihat yang dikatakan bermulanya, minta maaf saya pernah satu ini bukan sekolah di FTK, di sekolah-sekolah tahfiz. Sekolah tahfiz. Saya tanya, kenapa anda masuk sekolah tahfiz? Dia kata, saya masuk sekolah tahfiz ni kerana dipaksa oleh ayah dan ibu saya. Betul. Jadi bila dia dipaksa, kerana apa? Dia buat tu kerana bukan kerana keikhlasan dia, dipaksa oleh orang lain. Dipaksa oleh orang lain. Jadi macam mana datangkan keikhlasan? Jadi pagi ni sebelum saya nak memulakan, dah start dah 15 minit ni. Sebelum saya nak memulakan, betulkan balik niat saya. Betulkan sama-sama kita niat. Kita ni hari ini nak sama-sama niat untuk apa? Berkongsi ilmu dan maklumat. Berkongsi. Saya lebih suka berkongsi. Itu pensyarah-pensyarah saya tanya, depan saya ni ramai pensyarah. Anda seorang adalah penyampai ilmu yang Allah telah pun anugerahkan kepada pensyarah dan pelajar untuk kita berkongsi. Sebab itu apa? Kebahagiaan di dunia mesti dengan ilmu. Dan kebahagiaan akhirat pun dengan ilmu. Sebab apa kita resah dan risah? Sebab kita kita sama-sama tak ada ilmu. Siapa yang bagi kita ilmu? Yang bagi kita ilmu adalah Allah. Rabbi zidni ilman wazukni fahman. Bersyukur jika UTHM bila kita kaji balik, kita ada satu paradigma of the tauhid. Paradigma of the tauhid adalah one of the miracle of the power from Allah, daripada Allah kepada hambanya manusia. Sebab ini yang perlu saya tekankan, sebab mungkin tidak pernah ada satu perbincangan di antara yang faham tentang paradigma of the tauhid. Saya dah nyatakan tadi, kejadian kita bermula daripada apa? Kelah kita berjanji, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kita ni hamba, diciptakan. Bukan setakat diciptakan, kita tahu kita telah pun dijadikan khalifah dekat bumi Allah ini. Bila bumi Allah, setiap pelajar ni semua, aku ni khalifah rupanya. Aku ni khalifah. Pangkat tinggi. Khalifah ni lebih dari pemimpin. Jadinya bila jam ni duduk kat sebagai orang pelajar ni, ya Allah, kenapalah aku dekat UTHM ni? Aku tak nak masuk UTHM ni. Aku nak pilih universiti lain. Dah terpilih dah. Kan?
Betul betulkan je, balik. soalan tu selalu diwar-warkan lah. Betul. Dah diwariskan ni. Nak ubah Sebabnya next. kebanyakan pelajar nak ke Universiti Melaya kan, Okey, okey, USM, okey, UKM kan, yang okey. lama-lama lah, abang-abang kepada universiti ni lah kan. Betul. Itulah bila datang sini rasa macam macam tu je Ya. kan. Salah siapa? Salah saya. Kenapa saya tak terangkan? Saya tak menyampaikan maklumat dengan hikmah mungkin. Betul. Saya tak berlaku. Salah Contoh saya juga Ji, salah saya ya. juga. Ya ke Saya begitu? pun tak beritahu kan. Ya ke. Tapi saya nak mengucapkan apa tahu? Tahniah dan sabas. Tahniah dan sabas kepada pelajar-pelajar yang masih kekal belajar di UTHM. Betul. Saya cakap sabar dan tahniah sebab anda ni, anda merupakan insan yang mulia. Anda Allah pilih duduk berdiri di UTHM ni sebenarnya ada special yang mungkin orang lain tak dapat, anda dapat. Sini itu yang saya nak terangkan pagi ni. Sebab kalau kita lihat kenapa kita stres bila rasa diri tak rasa bersyukur. Tak rasa alamak tak best. Tuan-tuan adik-adik anak-anak, kalau anda mungkin belajar di UM, cost living untuk anda hidup di Kuala Lumpur dengan duduk mungkin di Pagoh, kos dia mungkin lebih murah. Betul Ji. Rasa syukurlah itu sebahagian. Betul Ji. Anda tak jumpa pun jalan jam. Saya pernah duduk pantai dalam. Bayangkan nak pergi ke UM tu, dia punya ni dekat kawasan area Kampung Kerici tu kan, kat situ duduk pantai dalam. Nak pergi tu bukan jauh sangat tapi jam. Di sini yuran asrama dia orang pun mahal je. Yuran asrama pun mahal, tapi nak merasa nak merasa syukur itu. Jadi kalau kita nak merasa syukur, ada orang lebih susah daripada kita. Nak merasa syukur ada orang lebih susah daripada kita. Bayangkan tuan-tuan, okey, adik-adik, anak-anak, anda datang sini alhamdulillah syukur sifat. Ada Dr. Hafizal dulu datang THM dengan kaki 4. Syukur saya. Ji, tadi saya tarik balik yang tadi dicakap sebab duduk di THM, tak duduk di UM kan. Saya juga bekas pelajar dulu Kuito kan, lepas tu THM kan. Habis graduate Ji, terus saya dapat kerja di Samsung Heavy Industry, which is one of the area biggest company lah kan, yang untuk oil and gas sector. Dan pada masa tu di offer gaji memang banyak lagi, 2 kali ganda fresh graduate lah. Alhamdulillah. So saya nak cakap kadang-kadang produk UTHM ni bukanlah tak boleh duduk sama rendah, terbang sama tinggi dengan universiti lain. Kan? Saya keluar je graduate terus dapat je. Memang alhamdulillah. Rezeki lah je rezeki. Ya, betul. Bagi kan. Cuma UTHM tu bukanlah satu penghalang. Malah saya rasa dia pemangkin catalyst juga kepada saya lah. Ya, alhamdulillah. Kita di UTHM ni kan berusaha dengan bersungguh-sungguh kan. Jadi kita boleh juga kan. Tak ada alasan pun je. Ya, betul. Untuk semangat sikit lah bagi dekat pelajar-pelajar kita ni. Saya nak berkongsi sedikit maklumat apabila Dr. Hafizal nyatakan tadi. Apabila saya pergi haji tahun 2006, balik 2007 waktu banjir UTHM, saya berjumpa dengan seorang pelajar yang buat jamrat tu, tempat melontar. Pelajar kita. Masya Allah Ji. Profesor Dr. Ismail Rahman pernah panggil pelajar tu buat talk di Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina. Pelajar UTHM. Pelajar UTHM. Masya Allah. Pelajar UTHM. Jadi saya tambah. Tengok Ji kan, hebat kan UTHM ni kan. Ya, betul. Tapi kita lah kena gerakkan, bukan kita UTHM gerakkan. tapi kita kan. Salah siapa Ji? Salah kita. Saya tak nak berkongsi maklumat. Sebenarnya minta maaf Faizal, saya guna perkataan minta maaf dan terima kasih. Kenapa saya suka perkataan terima kasih? It's a dua words very powerful. Okay, sekarang ini masuk fasa yang kedua dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Okay. Kalau tengok fasa pembagian fasa ni, orang-orang ahli ibadah ni dia akan bagi dalam bulan Ramadan ni, dia mula-mula dengan rahmah. Lepas tu yang kedua dengan maghfirah, keampunan. Keampunan adalah minta maaf. Cuba hari ni saya jumpa Dr. Faizal, minta maafkan saya, Puan Ziana maafkan saya mungkin ada silap dan salah, dan ucapkan terima kasih. Ucapan minta maaf ni, Masya Allah, it's a very powerful word dah. Betul. Tapi jarang kita cukup minta maaf. Sebab apa? Kita ada ego. Pelajar saya pun jarang Ji. Yang selalu cakap terima kasih je. Terima kasih. Minta maaf jarang. Mungkin lepas ni saya pun sendiri boleh minta maaf buat dengan student saya, minta maaf. Terima kasih.
Tapi dia dalam konteks minta maaf ni, sebab kita budaya kita di Nusantara ni, kita bersyukur duduk sebagai rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia ni kalau kita tengok, kita jaranglah berbincang tentang rakyat Malaysia ini bersyukur sebab apa? Pertama sekali, rukun negara kita. Pertama sekali, kepercayaan kepada Tuhan. Belief kita adalah Allah. Maksudnya kita ada faham. Sekarang siapa tak cukup rukun tadi tu, rukun kepercayaan kepada Tuhan, seolah tak boleh duduk kat Malaysia. Macam itulah contohnya. Betul. Jadi berbalik kita, alhamdulillah kita yang dia punya belief system kita benar, dan di waktu yang sama juga rukun negara itu kepercayaan, kesetiaan kepada raja dan negara. Bila raja dan negara, ada pucuk pimpinan. Bayangkan seorang rakyat dulu nak jumpa tuanku, ampun tuanku beribu-ribu ampun. Sembah patik harap diampun. Bermula dengan apa? Ampunan. Ampun dulu. Budaya tu. Hari ini kita terkenal negara kita dengan akhlak. Betul. Akhlak ni lah yang hari ini, minta maaf anak-anak di hadapan saya ni, anak-anak punca akhlak mungkin anak-anak mungkin dalam istilah kurang hajar dan sebagainya. Bukan apa, mungkin anda melihat dari segi mungkin abang-abang dan sebagainya. Tapi begini, berbalik pada saya nyatakan tadi, akhlak itu bermula datang daripada hati nurani, daripada dalaman. Dalaman itu. Bila kita nak usik dalaman itu, bagaimana kaedah kita nak usik dalaman kita itu? Bagaimana persoalannya? Ni satu ni. Pertama sekali, okey, anak-anak di hadapan saya ni, berkawanlah kamu dengan penjual minyak wangi. Insya-Allah kamu akan dapat bau harum wanginya. Berkawanlah kamu dengan pembuat besi, khawatir kamu akan dapat percikan apinya. Maksudnya, nak berhijrah ke mana-mana pun bermula dengan siapa kamu bersahabat. Ni satu tip untuk menjadi rakan. Bagus. Kalau kawan kita ini sebagai kaki karaoke, kita pun kaki karaoke. Kalau kawan kita ini kaki sukan, kita kaki berbasikal. Kalau berbasikal, kita berbasikal. Dengan jadi siapa tahniah lah Ji yang boleh masuk kan majlis ilmu kita pagi ni kan. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Kalau saya nak terangkan tuan-tuan, okey, saya nak balik pada tadi, gunakan ada satu formula ya. Nak cari ketenangan ni ada formula, formula dengan perkataan bahagia. Bahagia, B-A-H-A-G-I-A, bahagia. B yang pertama mesti berilmu. Berilmu. Bahagia tu bermula dengan berilmu. B yang pertama. Berilmu tu kena belajar. Wow. Nak dapat bahagia mesti ada berilmu. Dan berkena ilmu kena belajar. Sekarang ini kita sama-sama belajar. Kalau dalam konteks kita yang falsafah orang-orang pandai menggunakan minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai ke liang lahat. Learning process non-stop. Jadi kita akan belajar. Okey, nak belajar nak jadi jutawan, belajar konsep jutawan. Nak belajar jadi orang nak engineer, belajar engineer. Nak jadi semua kena belajar. Bermula dengan ilmu. Okey. Itu. Lepas itu, yang seterusnya kena amal. Ni satu persoalan kita ni. Persoalan kita dah ada ilmu, kita tak amal. Kita tak amal. Bila kita tak amal ni satu masalah ni. Sebab amal ini bukan satu perkara yang ni sebab kita sendiri masing-masing ada nafsu kita bagaimana. Lagi-lagi bisikan syaitan kan. Lagi bulan puasa nak habis syaitan tak ada, kita pula jadi syaitannya. Tu masalah tu. Syaitan tak ada, kita pula jadi syaitannya. Tu masalah. Syaitan ke apa? Syaitan kepala hitam. Masya-Allah. Kita lah yang kati ngumpat, kita lah yang kati kutuk, kita lah. Kita pula. Betul tu ni, minta maaf ya. Sebabnya betul nak dapat baik benda, cakap yang baik-baik, dengar yang baik-baik, kan? Sangka yang baik-baik, fikir yang baik-baik, kan? Semua sangka yang baik-baik, tapi yang menjadi jahat adalah merasa diri baik. Allah. Syaitan itu, ya Allah, dia punya ibadah masya-Allah, merasa diri baik, akulah bagus, macam-macam lah. Cuba tengok suratul Kahfi ayat yang terakhir, merasa diri baik, merasa akulah benar, orang semua salah. Kita ni tak jadi baik sebab Allah izinkan kita jadi baik tau. Betul. Kalau ikut nafsu kita bersyukur ya ni. Hari ni minta maaf, saya berada depan saya ni semua orang baik-baik. Depan saya ni kalau muda tuan-tuan muda, saya dah tua tuan-tuan. Dah 28 tahun. Bila saya tampak orang muda, untung kau anak-anak, untung kau belum banyak dosa, aku dah banyak dosa. Nampak orang lebih tua daripada saya, untung kau orang tua, kau banyak amal, aku tak ada amal.
Itu baru apa? Amal didik hati. Hmm. Itu baru sekarang jam. Sekarang dah macam pukul 10.45 ni, hampir 10.45 ni. Dah setengah jam ni nak bergerak. Ada saya tambah lagi 15 minit. Okey. Okey Ji. 5 minit lagi. Lepas itu B pertama tadi kena berilmu. A kena amal. H ni kena hindarkan. Hindar ni benda dalam. Kalau dalam istilah orang-orang kita adalah dipanggil mazmumah dalam hati. Hati ni semua tahu hati. Riak, ujub, takabur, rasa diri baik, semua kat dalam ni. Kalau kita sakit hati nak jumpa siapa jumpa doktor Kalau kita sakit hati nak jumpa siapa sakit hati. Okey, ramai-ramai lah. Okey, pelajar-pelajar semua sakit hati. Nak jumpa siapa? Siapa doktor akan boleh ubatkan saya? Kan. Sakit hati. Hafizah sakit hati jumpa siapa Hafizah Jumpa Haji lah. Dia begini, kalau bisa kata kita okey, saya cerita sikit tentang otomotif Kalau kita bawa kereta kan, kita tiba-tiba dah cukup dia punya mileage dia, katalah 10,000. Yang hitam apanya? Minyak hitam. Kita tambah minyak ke kita kena buang minyak tu dulu? Buang je. Kena buang dulu. Kena bari tu ke baru. Jadi yang hitam itu kena buang. Hafizal dia suka Volvo dengan BMW, saya tahulah. Kalau Volvo tu dia punya dah sampai dia punya mileage dia, tak tukar minyak, apa jadi? Jahanam je. Jahanam kita. Hati kita gitu juga. Dahlah hati saya hitam, ya Allah. Jahanam. Sebab itu kita sekarang ni masuk fasa yang kedua bulan Ramadan. Mari boleh tak kita sama-sama istighfar. Astaghfirullahalazim. Astagfirullah. Saya kalau dengan pelajar-pelajar ni minta maaf, saya guna kesalahan tu, saya guna kasidah istighfar. Saya tak kira depan saya ni muslim ke saya gunakan istighfar. Minta maaf tuan, minta maaf. Sebab minta maaf dia akan rilis. Kita punya apa akan rilis. Kita punya jiwa akan aura positif akan masuk, aura negatif akan keluar. Istighfar. Kalau dalam saya punya program ni, kalau dengan pelajar-pelajar ni, kalau saya selalu buat, saya selalu gunakan kasidah istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Minta maaf saya gunakan istighfar tu untuk saya banyak dosa. Mata saya banyak dosa, telinga saya banyak dosa, mulut, tangan, kaki, fikiran dan hati. Itu adalah untuk kita leburkan segala kekotoran. Minyak kita nak tukar minyak baru kan. Itulah prosesnya dengan istighfar. Kalau tengok sekarang ni bulan Ramadan, selalu kita dengar asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu punya konsep keseluruhannya. Sebab apa? Berbalik pada asal dia. Kita dah janjikan alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Kita nak kembali dengan Allah. Allah lah yang akan menenang kita. Sebab itu rakyat Malaysia untung tu, kepercayaan kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan kembali. Betulkan balik, create balik, buat elemen balik, adjustment balik. Realiti memang begitu. Okey, berbalik dengan tadi bahagian seterusnya. Okey. A. Okey. Pertama sekali adalah beramal, belajar, lepas tu amalkan, lepas tu hindarkan. Lepas tu seterusnya Allah segalanya pasti. Inilah paradigma tauhid yang ada dalam UTHM. Betul je. Miracle. Memang miracle. Kekuasaan. Contoh minta maaf. Okey. Saya selalu gunakan istilah bila kita haus kita minum, betul? Tapi bila kita minum, jangan yakin air yang kita minum itu menghilangkan dahaga. Sesungguhnya Allah lah pemberi hilangnya dahaga. Betul je. Okey. Begitu juga dengan ubat. Kita jumpa doktor. Memang sunatullah kita kena. Kenapa tak usaha ikhtiar, bersakit tak nak jumpa doktor, itu terlalu bisa lain. Tapi jangan meyakini doktor dan ubat menyembuhkan kita. Hakikatnya menyembuhkan adalah Allah. Betul je. Allah segalanya pasti. Faham je, faham. Okey, faham Faham. Lepas tu G adalah godaan syaitan dan nafsu. Aduh. Dan nafsu tapi memang tetap kan, syaitan ni ada satu senarai tugas tau. SKT dia pun ada tau. Dia ada senarai tugas. Ada KPI dia. Dia ada KPI.
Betul, Aduh. setan ni ada KPI. Akan aku goda anak cucu Adam sampai hari kiamat tau. Siapa? Kita lah. Betul Dr. Masya Faizal? Allah. Saya, Haji Din, Dr. Faizal. Khairul Betul Ikhwan. lagi. Betul Hairul? Betul lah Itu Hairul? yang itu yang pelajar pelajar kita pun bila belajar tu rasa dah tak berminat, rasa kan tak menghargai Mm-mm. ilmu yang ada. Ya. Digoda lah je. Memang itu sebenarnya tugas setan. Oh. Oh. Minta maaf ya, Dr. Fizal, kita buat program pagi ni pun kalau betul-betul ikut nafsu, baik tidur. Betul tak Fizal? Betul je, Termasuk saya. saya semalam pun stay up kan, rasa Ha. ada kerja tertangguh, banyak Okey. tertangguh lagi kan. Okey, okey. Buat alamak esok pula ada ni kan. Okeylah, bangunlah Ha. siap. Siap saya pesan dengan Faizah kan, boleh tak Okey. call saya pagi ni kan. Okey, Allahu Dia Akbar. telefon saya pukul 9 berapa tadi Ha. Lepas tu baru saya bangun balik, mandi Okey. semua kan ni kan. Okey. Okey. Betul Haji tu cakap tu. Okey. Tapi itu yang berlaku dalam diri kita, bukan saya, sama-sama kita. Sebab punca setan begitu apa, merasa diri baik daripada Adam. Kan? Sesungguhnya kalau dari segi ibadah iblis ni, dikatakan bumi mana yang dia tak sujud. Tapi bila Allah ciptakan Adam tu kita tau. Yang daripada tanah. Adam daripada tanah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Masya-Allah. Satu je tau. Kita berapa banyak perintah Tuhan yang kita langgar. Iblis setan satu je. Tak nak sujud dengan Adam je. Betul. Kita lagi, ya Allah. Allah suruh zikir, aku tak nak zikir. Suruh sembahyang dalam malas. Kan? Kita janganlah cerita kaipan orang. Kau cerita rakyat juga. Kan? Itulah. Tu macam mana tu. Jadi sama-sama saya fikir. Untuk kita sama-sama renung. Untuk kita sama nikmat. Saya yakin kita bersyukur sebab kita masih berada kat UTHM. Okay. Bila kita tahu nak dapatkan bagi itu godaan syaitan dan nafsu. Macam mana urus nafsu ni? Nafsu ni kata dia punya dialog dengan pencipta betul. Nafsu ini telah dimasukkan dalam neraka 1000 tahun. Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Hebatnya nafsu yang ada dalam diri kita. Neraka tu ada api lah. Pun dia tak ngaku lah. Tak ngaku lagi. Oh, okey. Hebat Hebat tau nafsu ni. Ingat tak cerita Piramli? Dah kebas semua harta tau. Lampu mentol merah pun nak kebas juga. Nasib baik kau panas. Kalau tak pernah aku nak kebas. Tengok nafsu punya kehendak. Kita ni dalam dunia memang. Betul lah Fizal. Sebagai seorang pesyarat. Siapa tak nak kerja jadi profesor, jadi dusa? Kita jasa jadi profesor dusa kerana apa? Kalau kerana ilmu, teruskan. Tapi kalau nafsu, memang. Kalau kita boleh. Ya Allah. Sungguh pijak kawan lah. Itulah betul. Memang semua ujian. Allah. Salah siapa? Salah saya kan? Salah saya je. Salah saya. Tapi itu yang berlaku dalam diri saya. Maksudnya begitulah. Maksudnya apabila ni bersyukur kita Malaysia ingat. Kita ni lebih konsep daripada saya lebih suka menggunakan perkataan perkongsian dan ingat mengingat. Okay. Nafsu tu yang begitu. Tapi nafsu ni dah dimasukkan ni dan akhirnya kali ketiga dimasukkan dalam neraka tanpa makan dan minum baru dia bercakap. Sesungguhnya aku adalah hamba-Mu. Engkau adalah Tuhanku ya Allah. Maksudnya kena puasa Haji? Maksudnya puasa ni lah tarbiyah. Didikan. Ya. Alhamdulillah. Sebab itu dalam ayat puasa tu, jadi baik je. Okay. Tapi kadang-kadang takut masuk bulan Syawal datang balik dari setan tu Aduh. Sudah Haji makan pun dah tak satu pinggan dah jadi 3-4 pinggan dah makan kan. Apa tak. Sebab saya bukan apa, semua orang akan diuji. Aduh. Kan? Betul. Itu semua akan diuji. Berbalik pada kisah tadi tentang golongan nafsu dan syaitan ni, memang itulah dia punya fitrah dia. Kan? Tapi bagaimana kita nak melawan? Contoh barang siapa yang selepas dia selesaikan bulan Ramadan puasa, bagi orang Islam kita tengok disambung lagi puasa 6 dalam bulan Syawal. Seolah ada sepanjang tahun dia berpuasa. Tapi saya yakin nak amal 6 puasa tu, ya Allah, kadang-kadang hujung-hujung tau. Kadang-kadang langgar, kadang-kadang tak dapat. Kadang Allah tak pilih, memang langgar terus. Nah, sebaik PKP bolehlah juga cuba ada open house. Ya Allah, nak puasa Mahdir open house lah. Kena buka tu je. Kena buka balik. Ini lagi satu ujian kita ni, nak balik kampung tak boleh balik kampung. Satu ujian juga ni. Pelajar-pelajar kita saya doakan untuk so apabila kita masuk dalam suasana ni, kira siapa bahawasanya nak kembalikan kita rasa diri kita sebagai hamba ni, inilah satu proses yang semua sedang orang lalui. Semua orang sedang. Tapi yang pasti dalam diri kita ada godaan syaitan dengan godaan nafsu. Pelajar-pelajar yang serta dalam keadaan resah, gelisah, dia hilang matlamat dan tujuan.
Kita sendiri pun dalam hidup, kalau hidup yang matlamat, kita nak pergi Kuala Lumpur sebenarnya. Jalan mana yang kita lalui? Highway ke, off-road ke, kan? Naik apa ke? Kena jelas. Persoalan kita tak detail. Kau nak ke mana sebenarnya? Big why kita. Saya suka dengan pelajar ni, perkataan big why. Kita betulkan balik kita punya, calibrate balik kita punya. Nak ke mana? Apa tujuan dan maksud belajar di THM ni? Sama-sama kita betulkan balik. Sama-sama kita betulkan balik. Sebab itu dalam hadis 40, yang pertama, innamal biniat, betulkan balik niat. Niat tu dalam hati. Niat itu dalam hati. Nak bermulanya hati tu. Hati kita ni bagaimana? Hati kita muqallibal qulub. Berbolak-balik. Kawan dengan orang baik jadi baik. Kawan yang macam ni jadi macam ni. Kawan dengan setan jadi setan. Macam tu pula. Kan? Lagi kalau dia punya mula cerita kaipan orang, dia punya tokok tambah tu kadang-kadang ajinomoto tu tambah lagi. Ya Allah. Tak, sebenarnya dia macam ni, tambah lagi garam. Ya Allah, tambah lagi. Ya Allah. Cerita aib orang, rupanya lupa diri. Sebenarnya bila kita nak bercakap, membawang, ya Allah. Sebab itu untung bila kita dapat bersahabat dengan orang-orang yang baik. Stesen kita. Itu satu nikmat. Kawan-kawan, anak-anak, pilihlah sahabat tadi tu yang saya ingatkan. Okey? Apa seterusnya? I ni ada 4. Okey. Bila kita belajar mesti dapatkan ilmu yang pertama. Lepas itu I adalah iman. Iman ni adalah belief system kita. I adalah Islam, dan yang seterusnya I adalah ihsan. Saya dulu ada pernah wujudkan satu kumpulan marhab nasid di THM ni. Dia punya 4 perkataan. Ilmu itu tuntutilah, iman itu yakinilah, Islam itu amalkanlah, ihsan itu hayatilah. Betul. Rukun ilmu ada berapa? Rukun ilmu pun ada rukun ilmu tau. Maksudnya ilmu tu, kita tahu kita belajar, kadang-kadang kita tak faham apa kita belajar. Betul Rizal? Saya jahil kita tahu kita belajar. Rukun ilmu. Aduh. Kita semua memang kena wajib belajar. Talabul ilmi faridah, tutul ilmu itu wajib kan. Ilmu. Nak jadi suami soleh pun kena belajar kan. Nak jadi isteri solehah pun kena belajar. Nak masak rendang sedap pun kena belajar. Nak bawa kereta Volvo pun kena belajar. Tak sama kan? Betul Ji. Lagi BMW lagi kan. Banyak makan wang pula tu kan. Satu hal juga. Betul Ji. Berbalik pada bagaimana saya nyatakan tadi. 4 I tu ilmu tu. Ilmu kita belajar kan. Lepas tu kita faham. Ilmu dah dapat ni kena sampai. Siapa ada ilmu tak nak sampai, dia bagi kedekut tak ada masin. Ilmu dah aku. Jadi siapa ada ilmu jangan kedekut ilmu. Tapi minta maaf, kita dalam ilmu tu ada etika kan? Ada kita tak nak boleh kongsi, jangan ambil orang punya ilmu. Ni kalau cerita plagiat mana tu banyak cerita tu. Ilmu tu adalah satu perkongsian yang harus kita bersama dengan keikhlasan, tapi yang hujung sekali bila ada ilmu belajar, kita tahu dan faham, kita kena sampai yang hujung adalah mesti ilmu itu adalah dalam perkataan hak dan sabar. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi nak menyampaikan ilmu pensyarah ni saya kagum. Tahniah anda sebagai seorang pensyarah. Saya kagum dengan pensyarah ni. Sebab anda menjadi satu kerjaya yang terlalu mulia. Tapi nak dapatkan sifat yang hak dan sabar itu memang ujiannya. Dalam orang Jawa ni, Dr. Fizal, Fizal bukan orang Jawa kan? Orang Jawa duduk kat Raja ni, tapi duduk Pagu ni kurang sikit orang Jawa. Kalau Pak Raja, ramai Pak Jawa lah. Okay. Ya, kalau tak sabar, dia lebar. Macam mana je? Wah, tu dah boleh pandai tu. Kalau tidak sabar, lebar. Lebar Hari lebaran, kita nak sebutlah lebaran. Okay, lebar ni kosong, habis. Kalau kita lebaran ni, kita lebar, dosa kita lebar, kosong. Kalau tak sabar lebar, segala amalan kita habis. Lebar. Nek orang sabar, lebar. Dr. Fizal, ada masa lagi 5 minit Dr. Fizal. Pukul 11. Boleh. Macam mana kita? Soal jawab juga. Nak habiskan bahagian dulu ke? Bahagian ni kita habiskan je. Okey, bahagian sekarang ya. Okey, I tadi ada 4, saya pendek-pendek ilmu tu, lepas tu okey, belajar iman mesti cukup.
Kepercayaan belief system. Okey, ada orang Buddhis ke depan saya ni, ada Hindu dan sebagainya, itu satu part lain. Tapi Islam itu belajar iman itu kena cukup 100%. Dalam air katalah bekas ni satu benda yang solid, depan saya ni satu solid, okey, tengok ada bekas ni, menyatakan dia mesti cukup 100, katalah komponen ni komponen 100, tolak 1 bukan 99. Iman kalau 100 tolak 1 kosong. Wah, dalam faham okay, alhamdulillah. Iman ini 100 tolak 1 kosong. Tak mempercayai apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, nilainya kosong. Oh, payah Sebab itu apabila kita kena berbaru balik iman kita, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita beruntung dalam surah Al-Fatihah terjawab semua banyak persoalan. Ada satu ayat, ihdinas siratal mustaqim. Kita ni tak pernah lurus ke? Bengkok-bengkok ke? Jalan yang lurus. Ya, kita minta juga tahu. Aku belum lurus rupanya. Ya Allah, aku tak punya. Tapi ada sambung lagi. Kan? Kita ada sambung lagi tu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Orang yang lurus ini orang yang telah berjaya. Kita tengok orang berjaya macam mana. Itu tak apa. Itu banyak lagi. Masa dah tinggal 2 minit. Ayat tu berkenaan dengan Haji cakap lah, hati kita berbolak-balik kan. Kejap okey, kejap tak okey. Ya, betul. Sebab itu resah gelisah bermula daripada hati kita. Stres, fitrah kan? Ya, betul. Nak balikkan balik kepada hati kita. Cuba, minta maaf Satu terapi yang terbaru saya dapat. Setengah stres pergi musola azan. Wow. Okey, macam Hafizah tengah stres kan. Duduk Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya-Allah. Keluarlah dia punya jin-jin setan-setan dalam badan tu. Tapi kalau stres sangat, saya azan awal je. Okey. Jangan awal nanti orang buka puasa pula. Tak boleh je itu tak boleh. Itu satu jemaah nanti masalah pula, jangan awal maksudnya. Berseluruh sikit minta maaf Okey, minta maaf. Kan katanya kita punya sembang santai kan. Yelah Ji. Sembang santai. Okey. Berbalik pada air. Okey. Air tadi kan kita lepas tu sesungguhnya hidupnya akhirat adalah kekal abadi. Masya-Allah, akhirat kekal abadi Sesungguhnya elemen ni bahagia lah Ji Bahagia insya-Allah. Masya-Allah. Masya-Allah. Okay. Saya kalau kita tembak Allah segalanya pasti tu, saya boleh kulakkan sedikit dari segi ni, sebab kita rasa bagi itu kerana duit, kita rasa bagi itu kerana pangkat, kita rasa bagi itu kerana rumah besar, kita rasa bagi itu kerana kereta besar. Kan? Sesungguhnya itu adalah pemberian daripada Allah. Betul tak? Kita memang mesti ikhtiar. Allah bagi. Sebab Allah segalanya pasti, segala-galanya Allah bagi. Sebab itu dapat bahagia tu kembali kepada Allah. Betul. Sebab dia pemberi segala-galanya. Setiap memberi ketenangan pun Allah. Begitu juga anak-anak yang dikasih sekalian. Saya dah buat kajian pelajar-pelajar yang resah gelisah kebanyakannya solatnya masalah. As-solatu imanuddin. Okey, bercerita tentang orang kalau orang civil. Okey. Hafizah orang civil untuk we are talking about you develop the building foundation must be too strong. Foundation. Foundation. Bopal lah paling strong. Tak kisah. We talking about bopal ke cable ke RC pile ke siapa, tapi dia akan ada load daripada vertical dengan horizontal. Begitu juga kehidupan. Betul je. Siapa civil minta maaf, bukan ada electrical dan ada mechanical. Okey, orang civil dalam itu ada reinforcement konkret. Adanya reinforcement dan konkret. Dia kena tahan compaction dengan tension. Betul. Ada juga tension dalam tu je. Tension memang ada, tapi ingatkan dekat manusia je ada tension Sebab itu kita belajar adanya reinforcement konkret. Hafizah dah pukul 11 Hafizah, jalan lagi boleh boleh je. Teruskan bonus. Kalau lebih tu bonus saja Okey, maksudnya kita bila belajar tentang engineering, tak kira belajar electrical ke, belajar mechanical ke, belajar civil, ada. Cuma kadang-kadang macam mana kita nak relatekan ke arah itu. Sebab tu bila ilmu tadi kita belajar, kita tahu faham, nak menyampai satu message kepada Allah itu yang terputus tu. Itu tak datang barakahnya ilmu tu. Saya yakin di depan saya ni pensyarah, kadang-kadang apa yang kita plan dalam masa mengajar, bila kita mengajar dengan pelajar kan lain kan? Lain. Sebab ilmu itu daripada Allah. Bukan daripada kita.
Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi Tu yang saya faham. Okey. Okey, Faizal, saya dah habiskan konsep bahagia keseluruhan. Saya kat. Okey, kat Tapi jangan lupa doa. Doa. Orang yang tak berdoa adalah orang yang sombong. Doa. Orang yang sombong. Barang siapa yang sombong ada sebesar zarah dalam dirinya, ya Allah, tak layak baginya surga. Sebelum Ji bagi nasihat-nasihat kan, amanat Haji dekat anak-anak kita ni kan, pelajar fikir, saya ingat saya nak buka soalan Haji. Boleh. InsyaAllah. Buka soalan kepada pelajar-pelajar secara live lah kan. Saya tak tahulah dekat chat ada tak? Chat ada soalan tak? Saya tengok sekejap je Okey, ada Ji soalan. Ada soalan dekat chat ni. Apa dia? Daripada Akmal Okay, macam mana kita nak handle negative people sekeliling kita walaupun orang tu penting? Orang tu penting Okay. Berat Ji. Berat saya baca mula-mula macam okey kan, negative people ni kan, negative vibe ni orang cakap macam mana kita nak handle lah kan. Tapi orang tu penting Ji. Orang tu maksudnya mungkin orang-orang terdekat kita lah. Okey. Saya nak kongsi boleh Faizal? Saya nak menjawab persoalan itu dengan saya tengah berkongsi boleh? Boleh. Okey, waktu saya terlibat dalam rumah perlindungan. Saya dengan Ustazah Syakila rumah perlindungan. Depan saya ni baby. Okey, yang melahirkan baby tu anak perempuan dia, anak yang angah. Okey. Mak dia ada, abang dia ada. Abang dia torture si angah ni. Angah, engkau punya pasal lah keluarga aku hancur. Abang long dia tak support angah ni. Walaupun angah dia telah berlaku accident dengan boyfriend dia. Lelaki boyfriend ni. Bayangkan ni, accident lelaki dengan perempuan. Kalau kereta dengan kereta, Fizal, kalau kita accident kemik ke dalam meletup. Pelajar lelaki, pelajar perempuan kalau accident, kenapa yang perempuan meletup ke depan? Tu kena fikir tu. Betul je. Na'udzubillah, jauhkan okey. Apabila dah berlaku macam tu, apabila tu lahir depan saya ni baby. Aku tahu apa? Semua konsep semua menyalah. Angah punya pasalah. Engkau lah Angah punya, kau sampaikan engkau lah ayah meninggal macam tu. Dia semua negatif. Semua yang kepada Angah negatif. Mak dia pun sama engkau macam mana Angah. Mak pun tak nak terima anak engkau ni. Macam semua perkara-perkara negatif keluar. Apa yang saya buat? Tahu Fizal? Saya kata, wahai ibu, wahai kakak, wahai Angah, wahai Alung, sesungguhnya yang berlaku ini mungkin disebabkan salah saya. Apa yang berlaku? Mak dia tengok muka saya terbeliak. Macam mana boleh salah Ustaz? Alung dia pun cakap muka ni, macam mana boleh saya Ustaz? Angah kata, Ustaz tak salah. Bukan, saya kurang dakwah dan doa. Dia boleh menerima. Dah mula positif kan? Ya, betul. Dah boleh positif. Tapi ya Allah, bagi aku hidayah dan bagi semua ni hidayah ya Allah. Doa hidayah ni yang kita jarang minta. Bukan saya yang bagi, Hafizal. Allah bagi. Okey Angah, pertemuan kita ini Angah sayang pada ibu sayang pada Angah. Tapi oleh kerana berlaku titik hitam dalam kehidupan, wahai Angah, boleh tak gunakan mata Angah, renung wajah ibumu. Dan ibu tolong renung wajah Angah. Apa berlaku Faizal? Tidak ada kata-kata yang dikeluarkan. Mulakan dengan pelukan dan kasih sayang. Hilangnya kebencian, hilangnya menghukum, hilang segala. Bermula dengan kasih sayang dan cinta. Masya-Allah. Saya keingat nak buat solat cinta lah Fizal, lain kali lah kot Boleh Ji, boleh. Jadi dalam modul itu adanya konsep apa? Betul. Sayang tak? Hidayah milik Allah. Kita hanya menyampai saja Haizal. Boleh persoalan tadi saya jawab persoalan tadi tu. Kenapa kita nak bagi ni sebab orang yang kita sayang. Berbalik, doa jangan lupa. Apa yang berlaku pada saya lepas saya menyampaikan, saya kena buat solat taubat dan solat hajat. Kalau saya gunakan kau punya pasal lah main makcik apa makcik tak boleh, habis, tak akan ada satu jalan penyelesaian. Saya dah menghukum. Betul. Terjawab tak soalan itu Hafizal? Mudah-mudahan Allah bagi pahaman yang bertanya, minta maaf, saya hanya berkongsi sedikit maklumat dan pengalaman. Boleh Hafizal? Saya simpulkan je. Okey. Kan, kadang-kadang kita ni ialah orang tu dah negatif. Kita suka menyalahi, sedangkan kita tak pernah menyalahi diri kita sendiri. Kan? Mungkin ada dalam diri kita yang kita boleh buat kan, supaya dia nampak lebih positif. Saya bagi contoh.
hari ni kita dibutakan mata. Allahu Akbar. Jadi kalau kita Okay. dibutakan mata kita dua ni tak ada kan. Tapi bagi orang yang positif, bagi orang yang negatif dulu dia akan cakap habislah kan. Nak makan tak boleh, nak tengok tak boleh, semua tak boleh je. Okay, betul. Kan? Tapi bagi orang yang positif, bila matanya buta, dia akan cakap syukur aku hanya melihat Tuhanku berbanding melihat benda-benda yang lain yang tak sepatutnya Allahu aku lihat. Akbar, Allahu Jadi Akbar. dia dekat situ pun dia positif je. Saya macam respect lah. Allahu Kan? Akbar. Jadi kan macam satu benda yang baik lah. Sama juga mungkin ada di kalangan pelajar-pelajar kita hari ni yang tak ada ibu, tak ada ayah. Betul. Okay. Jadi apa yang sepatutnya kita fikir, apa yang sepatutnya kita buat adalah kita tiada dosa dengan ibu dan ayah kita. Allahumma salli ala Berbanding kita yang ada ibu dan ayah asyik bergaduh, kan? Asyik kata itu ini dengan mak, cerita sana, sini, tak nak itu, tak nak ini, kan? Jadi banyak dosa kan. Jadi dia positif je, dia doakan mak ayah dia dekat sana. Amin. Doakan ayah dia dekat sana dan semoga syurga lah buat. Amin. Jadi jangan pernah rasa negatif lah, kekal positif kan, kekal aktif dan kekal sinergi insyaAllah. Amin. Itulah kita punya tanggungjawab kita hari ni je InsyaAllah sama-sama kita insyaAllah. Okay, kita pergi soalan lain boleh je? Boleh insyaAllah. Saya rasa ada yang live ni, cuba buka mic dan boleh, siapa-siapa pun boleh, buka je mic, tanya je apa-apa soalan tu boleh rugi ni tak tanya ni kan. Kita sediakan platform ni untuk pelajar FTK ni kan. Pelajar lain memang tak ada je hari ni kan. Tapi kalau yang masuk tu alhamdulillah lah kan. Kalau yang masuk tu tapi khas untuk pelajar FTK kita lah kan. Ada soalan tak? Buka je buka. Nak tanya apa-apa soalan pun boleh kan. Kepada anak-anak PA saya yang ada hari ni, yang hadir kan, tanya apa-apa pun boleh nak buat perjumpaan juga sebenarnya dengan anak-anak PA ni. InsyaAllah. Rasanya begitu pack je kan. Betul. Buat kerja slow kan, tak laju macam orang lain kan. Buat pelan, jalan pelan, sikit kan. Jadi banyak masa yang kita tak dapat nak. Saya nak menjawab di antara laju dan pelan tadi tu, Rizal. Boleh je. Arnab dan kura-kura. Betul je. Arnab laju je, kura-kura laju, slow kan? je. Siapa sampai dulu? Kalau ikut cerita tu kura-kura. Okey, saya bukan nak cerita sampainya. Sampainya Arnab dulu. Arnab sampai mati dulu. Kura-kura lambat mati. Walaupun dia melompat-lompat, orang-orang yang sangat aktif ni sebenarnya cepat mati. Orang yang tenang ni biasanya lambat mati. Tu tamsilan saya yang berbeza daripada tamsilan lain kan. Ya Haji. Orang sekarang sibuk dengan nak betulkan fizikal dia. Sebab dalam badan kita ada 4 komponen ya. Pertama physical quotient, yang terus intellectual quotient, lepas tu emotional quotient dan spiritual quotient. Kalau kita belajar tentang jeri ni jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Tu nanti program lain aku ada masa kita boleh sembang. Ya betul je. Ada saya macam dah terutang tadi, ada cinta tak jawab, lepas tu jeri ni tadi. Tapi itulah pengimbangan kita. Dia ada formula sebenarnya, ada tengah kekuatan dan sebab itu kalau kita orang civil, strength, compaction, vertical horizontal tu kita boleh relatekan dengan kehidupan. Kenapa kita buat survey? Mesti ada border, kita ada hadnya. Memang ada sebab. Kenapa kita belajar, ada semua itu ada hubungannya dengan kehidupan. Dari kehidupan. Tapi insya-Allah saya rasa ada persoalan tu boleh mungkin kita buat lain kali ke ataupun buat tak kisah, saya buka. Saya ada masa lagi ni insya-Allah. Okey. Ada tak siapa lagi? Buka lah mic tu, senyum-senyum je kat rumah tu kan. Kita nak two way communication rugi sebenarnya. Kita dah jumpa dalam aplikasi Zoom ni, bilik kita ni kan. Ada juga yang lihat di Facebook hari ni kita buat Alhamdulillah.
record semula, buat semula. Mana tahu ada yang sedih-sedih tengok kita punya video ngaji ni, rasa tenang kembali kan. Ya. Segala masalah semua boleh diselesaikan. Allah Akbar. InsyaAllah. Hormat. Ada Dalam tak? dunia, dalam dunia tak ada benda yang mustahil, insyaAllah. Betul Tapi je. selalu Aku jadi. Kristina, Ahmad Syamil, Nira, Jelina, Denny Iskandar, Hasanah, Azira, Ida Jalani, Madudin. Ni anak PA saya ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teruskan Baik, perjuangan. baik, baik. Anda teruskan. semua orang-orang berjuang dalam ilmu ni adalah golongan Ibnu Sabil. Masya Allah, Ibnu Sabil ni subhanallah. Izzah, Khairul, kan? Oh. Rahmat, Nazar, Sulia. Silakan. Apa-apa soalan? Khairul, cepat Khairul. Satu soalan Khairul. Khairul orang mana Khairul? Khairul kat Sarawak sini ni. Sarawak di mana Khairul? Sarawak di Sibu. Sibu Sarawak. Subhanallah. Sibu Sarawak, alhamdulillah. Ya, semua. Ada okey dah Sibu subhanallah. So, naik belon lah balik. Dah lama tak balik. Saya dekat Sibu sekarang. Oh, Sibu sekarang. Oh, dah lama tak turun di Johor lah adik ya. Macam mana Sibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi cases for COVID ni tinggi sikit lah dekat Sibu. Oh, subhanallah. Kluster apa tu? Banyak dah kluster. Sampai tak tahu kluster. Banyak kluster. Oh, ya. Okey, saya nak bagi satu tip lah ya untuk kita ni dalam minda kita, bila kita pakai mask kan, selalu kita kenapa lapas, kita takut nanti kena saman dan sebagainya. Saya punya mask tertinggal. Okey, ada mask ni. Okey, mask ni. Contoh nak dapatkan ibadah ni, sesungguhnya aku pakai mask ini kerana Allah Taala. Dapat pahala je Okey. Bukan kerananya yang lain. Satu ibadah, satu perbuatan bukan kerananya Allah tidak jadinya ibadah. Semua berperkara itu kerana Allah. Hari ini kita berjumpa dengan kasih sayang kerana Allah. Saya Dr. Fizal kerana Allah. Semuanya kerana Allah. Ini lah seronok ni jumpa Haji ni kan. Kalau sebelum ni pakai, apalah kena pakai kan. Nak cakap pun susah, bernafas pun susah. Negatif je banyak Haji. Kalau dapat pahala, saya pun nak Haji. Pakai kan. Setiap saat, setiap detik tu dapat pahala kan. Ya. Sebab ibadah ni 24 jam. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku diberikan jin dan manusia kerana mudah kan? Mudah. Niat yang baik-baik, Allah Subhanallah. Boleh praktis Haji Fani pakai mask kan. Kerana taklah. Okey, Hafizah, sebelum hampir 11 suku ni. Ada 1 minit ni, saya lebih suka penutup saya ni dengan kata-kata, boleh tak saya nak bukanlah mendendang, menyumbangkan satu lagu lah. Lagu ni boleh je, untuk boleh, kita boleh kongsi lah. Boleh je. Sebab kita bercerita tentang peribadi kita, diri kita, kita pun ada anggota, kita ada mata, kita ada fikiran, kita ada hati kan. Bagaimana kita nak imbangkan kita jangan stres, boleh senyum kan. Tapi janganlah tidur senyum. Soalnya kita hilang dunia. Saya minta pagi-pagi ni kita dalam hari Jumaat Saidul Ayyam ni, saya tahu di hadapan anak-anak saya ni, yang mulia, pelajar-pelajar UTHM, Dr. Fizal dan semua staf FTK, sesungguhnya dalam perjalanan hidup anda diuji dengan pelbagai. Jalan takbir dan takdir kita berbeza-beza. Tapi yang kita nak cari bukan kesenangan semata-mata, tapi adalah ketenangan. Tapi persoalan bagaimana nak cari ketenangan dan kesenangan, itu yang harus kita cari. Kita perlu cari senang ke kita perlu atau cari tenang? Sesungguhnya ketenangan itu akan dapat senang, tapi tak semestinya senang itu akan dapat tenang. Wah, faham ke tak faham? Masya Allah. Faham je, faham. Okey, kan? Jadi itulah ketenangan dan kedamaian. Okey, berbalik dengan ketenangan ni bermula daripada mata kita, dari mata turun ke hati kan. Okey. Lagu ni senang, saya biasa anda pernah dengar mungkin, tapi jarang orang persembahkan. Kita mungkin mendapat sedikit input. Okey. Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Dengan syarat, kalau hati itu bersih, pandangan hati itu yang hakiki. Dengan syarat, kalau hati itu bersih. Okey, Dr. Fizal. Terima kasih Haji. Kan? Saya rasanya ada apa-apa lagi tak amanat ke nasihat ke Haji dah bagi dah along the way tadi kan. Saya kalau nak bagi amanat ni bukan saya orang layak. Untuk saya memperingatkan diri saya lah.
Saya ingat sesungguhnya ayat yang selalu kita baca sebelum kita menutup ni dalam surah Wal-As. Kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kan? Sesungguhnya demi masa, sesungguhnya manusia semua dalam kerugian. Semua manusia ni rugi. Orang kaya rugi, semua rugi. Kecuali orang-orang yang beriman. Masih rugi kalau tak beramal. Beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan kita orang yang beriman dan kita beramal soleh. Dan tak cukup sebenarnya. Dan berpesan-pesan dengan berpesan dengan kesabaran dan berpesan benda yang hak. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Berpesan yang hak dengan yang sabar. Itulah yang saya sedikit berkongsi. Minta maaf banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak Dr. Fizal. Ruang kita, perjanjian kita daripada pukul 10.30, tapi saya dah jangkau sampai pukul 11.17 ni saya pun mula lewat. Minta maaf banyak-banyak ada kematian tadi. Sebelum kita tutup ni, boleh tak kita serahkan Fatihah kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Dan jangan lupa kita Fatihahkan untuk roh kita tau. Kita ada roh dengan jasad. Kita jarang kita selalu isi kita dengan jasmani, makan minum. Kita baca tak khususan untuk roh kita, Zainuddin bin Muhammad Nuh Al-Fatihah. Macam nak mati pula macam begitu kena buat juga, kita kena buat. Tak kisah kata Fatihah. Fatihah tu adalah sebenarnya makanan roh kita. Nak jadi hati yang bersih tu, itulah proses-proses tadi tu. Kan? Okey, sama-sama kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak di atas perkongsian. Alhamdulillah kita dah pun ke penghujung rancangan. Saya rasa hari ni macam dekat IKIM lah Haji Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasa macam saya nak stop awal pun tak sampai hati. Minta maaf lagi, minta maaf banyak-banyak kan. Terima kasih kan. Kita pun dapat komen daripada insya-Allah. Ada jemputan ni je nak ke PPD pula ni daripada Allahumma salli ke? Allah. InsyaAllah ni Alhamdulillah. Haji, untuk makluman Haji, saya ada jemput rakan-rakan mengaji saya, Hajah Suria Ali. Jadi bukan daripada FTK, bukan daripada STHM. Lain mana? Saya stand dalam grup kat kita orang lah. Hajah Suria Ali. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Orang luar lah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Saya simpulkan sedikit je Ya saya. Daripada apa yang Haji cakap tadi kan, kalau tak simpul ni sekarang pelajar-pelajar kita tak dapat tangkap pula kan. Ya. Jadi saya simpulkan ada 26 lah nasihat yang Haji dah bagi. Subhanallah. Banyak Haji 26 ni kan. Yang pertamanya kenapa kita resah kan. Resah tu fitrah. Resah sebab hilang tujuan dan matlamat. Niat kita tu, big why kita. Allahu Akbar, big why kita. Kita kena setting balik, reset balik. Supaya jalan kita tu bukan jalan yang resah kan. Jalan yang tenang. Okey. Yang kedua manusia itu sentiasa diuji. Betul. Jadi memang kena uji je macam mana pun kan, di mana pun kita berada, walau apa pun kan, kita sentiasa diuji. Dan jangan salahkan orang, salah diri sendiri. Salah siapa Ji? Salah saya. Saya suka Haji kan, saya suka kan. Lepas tu yang ketiga, minta maaf kepada kedua ibu bapa kan. Allahu Akbar. Minta maaf kalau lebih-lebih lagi ibu kan. Ya betul. Ada salah ke tak ada salah pun minta maaf. Bagi yang tiada ibu, bolehlah panjangkan doa kepada ibu. Ya amin. Betul. Yang keempat dengan izin Allah, atas dasar cinta dan sayang, segala-galanya dengan izin Allah. Tak ada pun dengan izin kita kan. Berjayanya kita hari ni bukan sebab kita, sebab Allah Dan semuanya sebab Allah. Kita ni tak ada daya dan upaya lah. Yang kelima, betulkan niat berkongsi ilmu dan maklumat. Berkongsi ilmu je kan. Berkongsi pada hari ni kita dapat kongsi kan. The sharing is caring. Sharing is caring kan. Yeah, sharing is caring. Dan yang keenam, bahagia di dunia dengan ilmu, bahagia di akhirat juga dengan ilmu.
nak bahagia macam mana pun mesti dengan ilmu. Kalau tak ada Ya. ilmu memang tak dapat lah. Ni antara tips-tips lah yang Haji bagi kan. Resah sebab tidak bersyukur. Allah. Yang ini salah satu yang kita kena sentuh lah. Kita hari ni resah sebab kita tak bersyukur. Dan lihat orang lebih susah daripada kita. Allah. Untuk tips dia kalau kita nak rasa bersyukur, lihat orang lebih susah kan. Allah Akbar. Ini kita naik motor je kan. Motor dah bersyukur sangat. Lepas tu member cakap, kau naik motor je dah kita rasa tak bersyukur. Allah. Tengok balik masa kita dulu orang lain naik basikal, jalan kaki, betapa bersyukurnya kita dapat motor. Kan? Jadi minta maaf dan berterima kasih selalulah ni antara tips yang bagus hari ni saya dapat juga. Minta maaf, terima kasih, minta maaf, terima kasih the powerful punya words hari ni kan. Allah. Berkawan dengan minyak wangi, bau pun wangi. Masya-Allah je kan. Untuk kita dapat ilmu, hadirlah majlis-majlis ilmu seperti ini. Ya. Dan bahagia je B berilmu, A amal, H hindar, K A Allah segalanya pasti, G godaan syaitan dan nafsu, I tu terbahagi pada 4 ilmu, iman, Islam dan ihsan. Ilmu perlu dituntut, iman perlu yakin, Islam perlu amal, ihsan perlu hayati. Kemudian lepas tu yang ke tu semua banyak bahagia tu kan. Dan next point lah ke G. Saya dapat simpulkan sebenarnya Haji, kita ni bila Haji cakap banyak istighfar kan. Sebab kita jarang nak didik hati. Cara yang paling bagus saya nampak tadi, saya dapat simpulkan bila kita istighfar tu. Sebab syaitan ni, dia berasa diri dia baik je kan. Ya Allah. Dia hebat kan, dia dah hebat kan. Siapa yang rasa hebat mungkinlah berperangai syaitan lah kot kan. Tapi saya nampak apa yang Haji sampaikan adalah keji diri sendiri untuk didik diri. Maksud keji ni kita anggap kita jahil, kita anggap kita ni banyak kekurangan dan sebagainya. Dan istighfar lah, kita beristighfar kan, untuk kita didik hati. Kita nak didik orang je, tapi nak didik diri kita pun kita tak mampu je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Kita nak didik orang, diri kita pun tak boleh je kan. Jadi tu yang kena mulai sekarang lah kan. Kena belajar-belajar untuk didik hati. Allah segalanya pasti, godaan syaitan dan nafsu ini dah. Ikhlas, hak dan sabar. Jika tidak sabar, lebar. Masya-Allah ni kan, kena sabar kan. Dan yang A tadi tu, yang akhir tu akhirat kekal abadi kan. Kekal abadi. Pesanan Haji juga doa, jangan sombong, kita sentiasa doa. Doa dan hidayah kan, minta pada Allah, dan salah diri sendiri. Salah siapa je? Salah saya. Dan cari ketenangan agar senang akan ikut kita di kemudian hari. Jangan cari kesenangan. Kalau saya tenang, cari senang je kan. Tenang tu tak ada. Tak semua orang kaya senang je. Allah wassalam. Hari ni yang orang kaya raya tapi diuji dengan kesihatan. Allah Akbar. Saya punya kesihatan sendiri pun dah cek darah itu ji, dah bodoh-bodoh semua bodoh. Allah wassalam. Saya doakan Nabi Zat dah nak kena tarik handbrake lah kan. Dah kena tenung kembali kan. Pandangan mata selalu menipu, pandangan mata selalu tersalah. Pandangan nafsu melulu. Pandangan hati yang hakiki dengan syarat mesti bersih. Allah. Yang ke-26 nasihat Haji, beriman dan beramal soleh. Amin. InsyaAllah. Saya rasa saya tutup lah kita punya perjumpaan kita hari ni. Dah habis lah, dah penghujung Haji. Alhamdulillah walaupun setengah jam and yang lebih tu bonus. Suka saya ingatkan yang bonus tu datang dari Allah lah. Walaupun kita lewat sedikit tadi kan, dan kita habiskan, kita qada balik dia dan dapat balik lah, alhamdulillah lah, diizinkan. Alhamdulillah, syukur Allah. Amin. Ada apa-apa Ji yang last ni? Saya minta maaf banyak-banyak. Saya terima kasih banyak-banyak supaya saya belajar ni daripada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak ada dosa, sifatnya maksum. Dia pun beristighfar. Para sahabat pernah duduk bersama Rasulullah dalam satu majlis. Sesungguhnya Rasulullah beristighfar di antara 70 hingga 100 kali. Seorang yang dapat kekasih Allah pun beristighfar. Ini kan saya penuh dengan dosa dan noda. Astaghfirullahalazim. Jadi saya banyak menggunakan pendekatan yang Rasulullah amalkan untuk baiki
kita sama-sama baik. Marilah kita sama-sama bermuhasabah sebelum datangnya musibah. Amin amin. Masya-Allah. Saya lidah kelu lidah saya Ji. Jadi saya rasa kena tutup Ji. Okey, terima kasih. Minta maaf banyak. Saya mewakili Jawatankuasa Kebajikan dan Kerohanian pelajar FTK dan mengucapkan jutaan terima kasih kepada Haji kan yang sudi bersama-sama kita pada pagi yang mulia ini kan, bersama-sama kita menyampaikan amanah beliau dan semangat Ji kan. Amin. Semua semangat. Amin amin terima kasih. Dan alhamdulillah Jawatankuasa ini juga bukan disuarakan, dibuat oleh kami punya timbalan dekan dan Allahumma salli ala mudah-mudahan saya doakan. Amin. Amin alhamdulillah. Bawah portfolio timbalan dekan HEPA. Amin dengan sokongan dekan dan timbalan-timbalan dekan. Amin insyaallah. Jabatan yang lain di Fakulti Teknologi Kejuruteraan supaya Allah. agar pelajar kita ada tempat untuk mengaji. Allah. Amin. Mungkin lepas ni ada pelajar yang bermasalah boleh WhatsApp dengan saya, boleh cari saya, boleh email saya hafiza@uthn.edu.my. Dan kalau ada masalah apa-apa kita cuba sampaikan kepada pihak fakulti. InsyaAllah. Okay. Fakulti dan pelajar berpisah tiada je Amin insyaAllah. Pelajar kita akan sama-sama kongsi yang boleh bantu dan sebagainya. InsyaAllah. Dengan ini saya tutup majlis kita dengan tasbih kifarah.